أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من فضائل رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, lebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia, izin dan inayah dan kesempatan ruang yang diberikan Allah pada malam ini. Kita dihimpunkan dalam surau Bohor Tempoyak untuk sama-sama dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita berada dalam bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bulan latihan sebelum sampainya Ramadan al-Mubarak, iaitulah bulan haram. Salah satu daripada bulan-bulan haram iaitulah bulan Rajab. Bulan inilah kita buat latihan untuk memperbanyakkan salat sunat, membuat latihan untuk memperbanyakkan puasa-puasa sunat, membuat latihan untuk memperbanyakkan sedekah. Semoga kita dipermudahkan apabila sampai satu bulan yang nama dia Ramadan, yang diberikan ganjaran dan tawaran istimewa hanya untuk umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu amalan sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan, maka diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan amalan fardu dalam bulan yang lain. Inilah istimewanya Ramadan. Muslimin muslimat rahimakumullah, walaupun kita rasa dekat untuk sampai kepada Ramadan tersebut, tetapi umur kita adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai yang bercita-cita untuk sampai kepada Ramadan, tetapi dia dihampakan dengan terlebih dahulu Allah pisahkan dia daripada kelazatan dan kenikmatan dunia, dan dia tidak lagi berjaya untuk melata di atas muka dunia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam perut dunia. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan, supaya sampai kepada kita Ramadan bukan hanya sampai, tetapi pada masa yang sama kita diberikan Allah kesihatan dan kekuatan untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan tersebut.
Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ni kuliah bulanan yang kedua. 2 kali baru main di surau Bohor Tempoyak. Adik-adik alhamdulillah pandai. Adik-adik tak apa, mak tak apa nak faham, lena. Tidak masalah. Ibu-ibu tu saya faham lah, lena bahasa Genci mana? Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita nak sambung pengajian kita menuju ke negeri abadi. Kita sampai pada muka surat yang ke-7. Sebelum ni kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagian hadis. Ya ayyuhan nas ata amrullah fala tasta'jilu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalladhi nafsi biyadihi inna rajulaini لا ينشران ثوبا فلا يطويان وإن الرجل لا يبدر حوضه فلا يسقي منه شيئا أبدا والرجل يحلب ناقته فلا يشربه أبدا. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum ni kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi sebut dulu akan terbit ke atas kamu sebelum ketiban hari kiamat setumpuk awan hitam daripada arah barat seumpama perisai. Sentiasa ia berada di langit dan bertebaran memenuhi langit. Nabi apa? Mai satu masa langit yang warna biru, awan yang warna putih akan bertukar menjadi hitam pekat. Sebelum ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hitam pekat sebab hujan turun dengan lebat. Tadi alhamdulillah Langkawi dibasahi hujan hampir 4 hari berturut-turut. Ada pada waktu malam, ada pada waktu tengah hari, petang dan sebagainya. Tadi hujan turun lebat, tak tahu dah sini hujan ke tak. Hujan, alhamdulillah. Tapi yang ramai tak boleh main. Tapi heran ada adik main. Main apa? Jalan kaki. Kau mau konten? Mau konten? Tak macam dia tak pernah lari. Bukan dia tetap kita ada kuliah. Cerai tu. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak balik tengok berita nak jadi keadaan PKP ni kan. Kes di Langkawi tiba-tiba meningkat 77 kes. Kemudian kes di Malaysia sampai 11,000 lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak semena-mena masing-masing tu hantar lagu Selamat Hari Raya. Kata apa? Bimbang kut-kut tapi nak raya. Sambung. Muslimin muslimat rahimakumullah, akan terbit ke atas kamu sebelum ketibaan hari kiamat setumpuk awan hitam daripada arah barat seumpama perisai. Sentiasalah ia berada di langit dan bertebaran memenuhi langit. Sikit demi sikit demi sikit, akhirnya tumpuk hitam pekat itu memenuhi ruang langit seluruhnya. Maka waktu itu ada satu suara naik daripada langit menyeru akan manusia. Dia kata apa dia? Wahai manusia, telah datang urusan Allah yang di kiamat, maka tidak perlu kamu tergesa-gesa. Nak pergi mana tu? Saya nak pergi surau Bohor Tempoyak. Sebab nak pergi sembahyang. Tak payah. Tak payah duk puluh dah time ni. Tak payah duk kelang kabut dah time ni. Tak payah duk tergesa-gesa dah time ni. Pasal apa? Sebab masa sudah terlambat. Hang tak nampak kada awan hitam yang sudah memenuhi ruang langit? Itu tandanya kiamat sudah dekat. Dan tidak ada masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah beribadah kepada Allah waktu kubur tidak dikira sebagai ganjaran pahala di sisi Allah. Inilah masa dia. Inilah ketika dia. Inilah saat dia. Seandainya kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak berlumba-lumba main ke surau Bohor Tempoyak mengibarah dia, inilah masa dia untuk kita bangun tengah malam sembahyang 2 rakaat,
Inilah masa dia untuk kita berdampingan dengan Al-Quran. Bukan adik-adik semata-mata, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah kena belajar macam mana nak mendampingi Al-Quran. Bukan nak mendampingi dengan telefon bimbit semata-mata. Sebab bila mai satu masa ada satu suara baru abang kata kita, jangan buat benda ni. Benda ni hang kena buat dulu 2022. Tak kiamat lagi. Benda ni hang kena buat 2022. Kiamat masih lagi jauh. Tapi bila awal dah jadi hitam semua, hang jangan nak cari pasal apa? Kadang pasal aku bukan jalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kata dia, telah datang urusan Allah yang kiamat, maka tidak perlu kamu tergesa-gesa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan di mana nyawaku berada di tangan dia, sesungguhnya dua orang lelaki yang sedang menebarkan pakaian tidak dapat hendak melipatnya. Dia punya pantahnya kiamat itu nak berlaku sehingga kandas tebar tapi tak sempat lipat. Adakah nak dan sembahyang walaupun 2 rakaat? Adakah nak dan baca Quran walaupun 1 ayat? Adakah nak dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk kita langkah menuju ke surau. Sekarang bila kita duduk dekat dengan surau, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak mau ambil kesempatan untuk guna bila kita dekat dengan surau untuk jadi tetamu di dalam surau. Tapi bila masa kita dah betul-betul nak beribadah kepada Allah, waktu tu ada satu suara maka kita tolong jangan buat apa-apa, tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab kiamat itu sudah amat hampir. Apa bukti dia? Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumpah nyawa Rasulullah di tangan Allah, iaitulah apabila orang yang dah tebar kain untuk dilipat tapi tak sempat untuk lipat kain tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang lelaki sedang memperbaiki telaganya, tidak sempat minum daripada sedikit pun. Seorang lelaki yang dah perbaik telaga tu, dah nak boleh minum tapi tak ada nak minum air daripada telaga tersebut. Dah boleh lagi jatuh telaga sampai 34 meter. Tiba-tiba dapat diselamatkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila dapat naik ke atas, Allah lebih sayangkan dia, maka dia meninggal dunia. Viral satu dia, seorang budak yang jatuh perigi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam tempoh dia duduk dalam perigi yang dalam 34 meter, bantuan oksigen, bantuan air hanya mampu dibagi Allah. Kita ni Allah tak uji jatuh telaga, uji hujan sikit dia buat kelangkah berat. Dia tak ada tiara dia hujan ada. Tak hujan dia ada tiara main dia buat hujan tak payah ini beli anak tak dia belakang. Dia mula kata yang kita ni main tak takut hujan. Pening. Kemudian kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang lelaki memerah susu unta dia tetapi tidak dapat meminum daripada susu tersebut selama-lamanya. Dia betapa pantahnya kiamat tidak berlaku sehingga kerana dua orang yang dah perah susu daripada unta tapi tak ada untuk minum susu unta tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah. Telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bainan nafqataini arba'un, qila arba'una yawman, qala Abu Hurairah abaitu, qala arba'una syahra, qala abaitu, qala arba'una sanah, qala abaitu. Thumma yanzilu minas samaa'i ma'un fayanbutuna minhu kama yanbutul baqlu wa laysa minal insan syai'un illa yabla illa 'azmun wahidun wa huwa 'ajabul zanani minhu yurakkibul khalqu yawmal qiyamah. Jangka masa di antara tipan dua sangkakala itu 40. Lalu ditanya 40 hari. Abu Hurairah menjawab, aku tidak setuju.
Si penanya bertanya lagi, 40 bulan? Beliau menjawab, aku tidak setuju. Si penanya bertanya lagi, 40 tahun? Beliau menjawab, aku tidak setuju. Maksudnya aku enggan menentukan karena aku tidak mengetahuinya. Kemudian akan turun daripada langit air hujan, lalu mereka tumbuh daripada dalam bumi yang dikubur semua pokok-pokok tumbuh. Tidak ada satupun daripada tubuh manusia yang kekal, melainkan pasti semuanya akan hancur di mamah bumi, melainkan seketul-kulan, iaitu al-jibu al-zambi, dari tulang yang sangat kecil di penghujung tulang tongking. Daripadanya inilah manusia itu akan dibentuk semula pada hari kiamat kelak. Hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dia kata dia, berdasarkan hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Abu Hurairah, bila tempoh masa jara berlaku tiupan sangkakala yang pertama untuk berlaku semula tiupan sangkakala yang kedua. Maka jawab Abu Hurairah, aku tak tahu 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, aku tak tahu. Tapi yang aku tahu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berdasarkan hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia ni akan bangkit semua daripada kubur mereka, umpama tumbuhan-tumbuhan yang segar bugar tumbuh akibat hujan yang mencurah-curah turun ke langit. Dia mudah. Aku nampak kata tiupan sangkakala jarak yang pertama sampai yang kedua ni tak tahu. Sama ada 40 hari, sama ada 40 minggu, sama ada 40 bulan, sama ada 40 tahun, aku tak tahu. Maka kita pun jangan tahu bila berapa jarak dia. Cuma yang kita kena tahu ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hang duduk dalam kubur, memang hang nampak pada pandangan mata zahir hang jadi tanah. Ada orang yang kata mana mungkin boleh bangkit semula sedangkan manusia dah jadi tanah. Semua ni boleh jadi auto orang dulu-dulu ni. Mereka nak bagi kita takut, mereka nak bagi kita segan. Dua kerja pula nak buat amalan dah saja, tak mau buat ibadat saja, ekonomi pun runtuh dan sebagainya. Lah ni jangan percaya sangat benar cerita ni lambat lagi nak berlaku ni. Lah, mana puluh lagi cari duit, mana puluh lagi tambah harta dunia, mana puluh lagi cari pangkat dunia. Biar tindih orang, biar zalim orang, biar inai orang. Jangan peduli. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mai satu masa manusia ni mereka akan bangkit semula daripada kubur mereka, umpama tanaman, tumbuh-tumbuhan yang segar bugar apabila ditimpa hujan. Nak apa? Nak kata tak boleh lari daripada dibangunkan semula. Nak apa? Lah ni kita lari macam-macam cara lari. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada malam ni kita ada kuliah maghrib bulanan daripada Ustaz Abdul Hasan bin Hashim. Kita minta semua boleh hadir bagi mengimarahkan majlis taman-taman syurga tersebut. Kan? Dia buat alasan lari macam-macam. Dia kata tak ada malam ni nak kena dinasa malam. Dia kata malam ni tak ada TV. Malam ni kalut sikit, ada kerja banyak. Malam ni tak boleh TV, bini ajak pulang makan. Kalau macam itu hujan makan lalu hujan pon. Boleh lari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lari. Orang kata senayan, panggilan pemila macam-macam lagu. Lohok lagu lain, asar lagu lain, maghrib lagu lain. Hayya ala salat, marilah mendirikan sembahyang. Dia lari. Mai Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lari. Kasihkan lari, berani makan di khalayak ramai. Hebat. Dah hantar balik pada Allah dalam keadaan tak ada apa. Dah hantar kata nak kena bangkit semula
bermula dalam keadaan banyak dosa. Datang kata balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang atas muka dunia dulu. Hang lawan Quran, hang lawan hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, hang jangan mengkik. Hang kena stay duduk dalam kubur tu istiqamah. Macam mana hang istiqamah duduk di rumah? Orang abang nanti kuliah maghrib hang stay istiqamah duduk di rumah. Hang kena buat tu. Cari badan ni. Hang jangan mangkit, hang jangan bergerak daripada tempat duduk hang di rumah. Orang sembahyang maghrib hang duduk di rumah, orang sembahyang isya hang duduk di rumah, orang dengar kuliah maghrib hang duduk di rumah. Stay istiqamah duduk di rumah. Okey, fine. Tetapi kenapa hang boleh bangkit daripada kubur hang sedangkan hang tahu tidak ada amalan hang buat dalam dunia waktu orang hidup, tapi hang penuh hidup hang dengan maksiat kemungkaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Allah suruh hang mangkit buat apa? Hang tahu dah hang nak mangkit ni hang jadi masalah. Hang nak kena tanya banyak soalan dengan Allah, hang nak kena azab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mangkit, duduk dalam kubur tu. Duduk diam. Faham tak? Boleh faham? Ibu-ibu tanya. Jangan mangkit. Tapi Nabi kata apa dia? Semua tak boleh lari walaupun hakikat jadi daripada tanah, kemudian kembali kepada tanah. Dengan tanah itulah dihidupkan semula melalui sulat satu bulan yang tak reput sehingga ke hari kiamat, iaitu ajibu al-zambi. Dari tulang inilah manusia-manusia akan dibangkitkan semula sebagaimana mereka hidup di atas muka dunia untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Nah kata tolong please, jangan tunjuk kepala, jangan tunjuk sombong kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah ini hadis sahih daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang satu masa satu ketika kita tetap kena mangkit daripada kubur kita untuk disoal siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang kita buat ketika mana kita hidup di atas muka dunia. Yakinlah benar ni akan berlaku. Yakin tak? Yakin tak? Yakin. Nampak muka macam yakin. Kalau dia rumah tu macam tak apa yakin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian petikan nas di atas. Nas di atas menunjukkan kepada kita bahawa sangkakala itu wujud. Urusan yang diserahkan kepada seorang malaikat, iaitu yang sangat besar, yang menanti keizinan daripada Allah untuk meniupnya. Apa malaikat itu? Ialah malaikat Israfil. Sangkakala ini adalah umpama tanduk bentuk dia seperti mana dapat dipahami daripada hadis di atas. Ia menyerupai trompet seperti mana diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Mujahid. Tersebut di dalam asar bahawa ia dijadikan daripada cahaya dan bahawa terdapat padanya lubang-lubang di mana segala roh akan keluar daripada dia pada hari kiamat kelak. Bayang besar manakah sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil dan besar manakah malaikat Israfil tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah, besar mana malaikat Israfil dan besar mana sangkakala, iaitu macam trompet, macam tanduk yang ditiup oleh malaikat Israfil tersebut. Bayang di trompet, di sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, setiap lubang-lubang yang ada pada trompet sangkakala mewakili semua roh-roh yang ada kepada makhluk yang hidup di atas muka dunia, bermula daripada umat Nabi Adam AS sehinggalah umat akhir zaman. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa dia? Tersebut dalam asal bahawa ia dijadikan daripada cahaya dan bahawa terdapat padanya lubang-lubang di mana segala roh akan keluar daripada dia pada hari kiamat kelak. Nak bayang besar mana sangkakala yang ditiup oleh Israfil, ialah bayang berapa banyak lubang-lubang, yang satu lubang itu mewakili satu roh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga,
Menurut riwayat masyhur, penjaga sangkakala tersebut ialah Israfil. Al-Qurtubi berkata, para ulama sepakat mengatakan perkara ini adalah malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala ialah malaikat Israfil. Ayat pertama di atas menunjukkan kepada kita bahawa tiupan sangkakala itu dilakukan 2 kali. Kali pertama akan menyebabkan kehancuran semua makhluk yang berada di langit dan yang berada di bumi. Selepas ditiup, malaikat sesiapa yang dikehendaki oleh Allah terkecuali daripada dia. Ada juga yang lambat dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manakala selepas tiupan kedua pula, Allah akan menghidupkan kembali segala makhluk dia. Jarak waktu di antara kedua-dua tiupan tersebut ialah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Terdapat satu riwayat disebut oleh Imam Al-Qurtubi bahawa jarak masa ialah 40 tahun. Beliau berkata, Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Al-Hasan, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainan nafqataini 40 sanah. Al-ula yumitu Allah biha kulla hayy wal ukhra yuhyi lahu biha kulla mayyit. Jarak masa di antara 2 kali tiupan sangkakala itu ialah 40 tahun. Tiupan pertama Allah mematikannya dengan setiap benda yang hidup, dan tiupan kedua Allah menghidupkan kembali semua benda yang mati. Maknanya jarak antara tiupan sangkakala yang pertama kepada tiupan sangkakala yang kedua berdasarkan hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah 40 tahun. Muslimin muslimat rahimakumullah. Begitu juga menurut kata pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Ata' Ibn Zaid dan lain-lain lagi. Mujahid berkata ia ada 2 kali terpikat. Pertamanya mematikan setiap makhluk yang hidup dengan izin Allah, manakala keduanya pula menghidupkan setiap makhluk dengan izin Allah. Tiupan pertama mematikan semua makhluk. Tiupan yang kedua menghidupkan semula semua makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah, yakin. Benar ni kena yakin. Jangan buat sedih tak sedih, buat arti tak arti, buat macam benda ni. Lambat lagi ustaz. Sonok-sonok dulu, bersuka-suka dulu kan. Hoi hoi ya hoi, hoi ya hoi ya hoi ya hoi. Kan suka. Jangan suka sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memati kita ni orang kenal, alhamdulillah. Allah angkat darjat kita di dunia untuk orang kenal kita, dengan akhlak kita, dengan kebaikan kita. Alhamdulillah. Seandainya kita mati, orang sayang nak tinggal jenazah kita, orang pergi ziarah kita, orang tunggu untuk sembahyang jenazah kita, malah orang tunggu lagi untuk hadap jenazah kita di kubur. Sama-sama berdoa untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita ni orang tu tak nak kenal, surau pun jangan main, masyarakat pun kita jangan jumpa. Kalau kita mati, Allahu Akbar. Orang tanya siapa mati, dia faham sekian-sekian. Tak apa, dia mati, dia nak balik, nak kena mati. Kita hidup nak kena buat kerja, kita tiba kerja. Tak ada ihsan orang yang kita bila kita mati. Carilah ihsan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan buat amalan semampu daya kita, untuk Allah curahkan rasa sayang itu pada orang lain, agar bila kita mati, kita mati dalam husnul khatimah. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saat nak penanda, banyak sangat penanda kitab ni pun kan. Sekali lagi kalau tak buku saya lagi terlajak dalam orang marah. Ni bawa koyok. Walau 4 hari bulan 1 2020. Bawa koyok. Orang buat koyok ni bagus. Semua pakat turun main gaji, no? Semua main kan? Orang buat koyok semua main kan? Kau banyak lagi tak main. Kan? Allah Akbar. Nasib baik lepas ni kita buat malam pasal malam tengok. Kita tengok dia nak main ke tak. Malam pasal malam kan. Waktu dia duduk jual bayang sekilo 10 kita tak boleh lepas sokok. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sono kita tengok tidak payah pagi nak cari. Mana ada orang pagi pasal malam. Saya tak biasa lama dah. Duduk di bawah ni. Dah duduk atas kerusi. Tak lah sepak. Duduk atas kerusi. Kerusi berui. Oh, duduk baru tu kan kerusi. Meja dia berbagi ukir-ukir meja ustaz. Memang hidup dulu ni. Hampa pandai. Hampa bagi aku kebawah. Saya hampa aku tengok dia kan. Lalu aku duduk atas meja. Oh, lambat sampai. Tak tahu apa kebah. Dah pakat-pakat sama-sama kebah. Kan? Orang padang muka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kau nak kongsi dah kau? Ibu, boleh kongsi dah hari ni? Ha? Boleh kongsi dah? Kau nak sambung lagi? Ha? Aduh. Tak kongsi dah. Saya boleh datang di hujan. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu kita abang Ustaz. Mana ada orang pagi bersama malam? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita ada bersama malam di Kampung Baru Tempoyo, dibuka pada jam 4.30 petang sehingga 10 malam. Semua di Jepun ada. Ada? 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 Mana ada? Tak payah panggil tempat lagu tu. Memang orang tahu dah. Set masa datang, Zali jangan mau duduk di mana, takruk pun jangan duduk di main, kayu gerek pun jangan. Pasal apa ni? Tak lagi mau duduk di pasal malam. Pasal malam ada narian, pasal malam ada ayam panggang, pasal malam ada bihun, pasal malam ada sose, pasal malam ada apung balik. Pasal apa? Ada buah limau, ada buah ranggur. Tak payah panggil. Kita semua main pasal malam. Malam besok kita ada pasal malam semua. Tak payah. Kenapa? Pasal malam menyediakan tempat-tempat untuk bercakap. Saya panggil memang nak makan. Memang nak makan. Saya panggil memang nak makan. Tapi kalau surau orang tak panggil, Allah, sini dah tahu baca kawan. Tak ada awak sini tak tahu kata dia pun dah main sikit tak tahu sikit tak banyak awak kalau tidak ada piat orang kan. Sampai lama mana ada orang datang haram tak main. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hebat kita. Ramai orang akhir zaman yang jasad dia hidup tapi hati dia mati. Sepatutnya biarlah jasad kita tak apa nak larat tapi hati kita hidup sihat. Hebat. Kita kata abang saya dah baca dia main surah-surah ni baca tu tak larang. Kata banyak musim lah ni tak boleh pergi. Aku rasa tak selesa dah bila dengar kata dia kuliah maghrib ni kita ni tak selesa. Tak pergi ni rasa macam bersalah. Sebab hati dia hidup sihat walaupun jasad dia kurang sihat. Tapi ramai di kalangan kita yang jasad dia sihat, hati dia mati dulu sebelum jasad. Faham tak? Maknanya dia hati mati dulu walaupun jasad masih hidup. Malah beribadah kepada Allah walau ibadat itu bukan jauh sampai beratus-ratus kilometer. Zaman-zaman Imam Al-Ghazali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia belajar sampai berjalan dengan lui. Cari tuku sampai beratus-ratus kilometer perjalanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni imam kita Imam Asy-Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tepi pintu lompat sampai surau. Lompat sampai surau. Kadang-kadang terlajuk lompat pasal malam. Atau saja dia terlajuk lompat. Bila terlajuk lompat ni yang lompat ni saya lompat pasal malam. Lompat pasal malam. Asal pasal malam lompat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sambung. Mereka yang mengatakan bahawa tiupan sangkakala itu berlaku sebanyak 2 kali berpendapat bahawa ayat kedua mengenai tiupan sangkakala ini menunjukkan kejutan di waktu berlakunya sangkakala tersebut. Kejutan ini mengiringi sangkakala pertama. Karena itu terdapat pengecualian seperti mana terdapat pengecualian dalam ayat sebelumnya sebagaimana firman Allah, illa man syaa Allah, kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah, illa man syaa Allah. Siapa dia ni? Mungkin malaikat, mungkin orang-orang yang soleh, mungkin para anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni tak begitu dah, timpang sangat bala, aku tak begitu dah. Kami dah cukup dah buat amalan untuk Allah. Kami dah. Malaikat kata istirahat, tempat hampa bila kau mati bukan kata nikmat dunia tu putih, tapi yang kau dapat nikmat yang lebih besar ketika menampak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berehatlah sebulan dan sebulan, tak payah baca Quran. Berehatlah sebulan dan sebulan, tak payah duduk mangkit sembahyang tengah malam tiap-tiap malam dah. Berehatlah sebulan dan sebulan, tak payah duduk puasa Isnin Khamis, puasa bulan Rejab, puasa Muharram, puasa Arafah, tak payah dah. Berehatlah sebulan dan sebulan, tak payah di Mekah dah. Dah memang tak leti orang sekat. Nampak tak? Orang yang beribadat ketika mana hidup dia, timpan sekakala dia tak terkejut. Sebab dia tahu lepas ni dia akan dapat nikmat lagi besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hasil pengorbanan dia kepada agama, hasil tunjuk takwa dia, syukur dia, amal soleh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk sayang dia pada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berehat. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, bersenang-senang kemudian. Betul tak? Ni bersakit-sakit dulu, sak sila sak kali, sak sila sak kali, tak mati. Bersakit-sakit dahulu, pukul berapa dah ustaz ni tak berhenti lagi ni. Bersakit-sakit dahulu, senayang, main surau walaupun kesejukan hujan. Bersakit, berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit, ada masa untuk Quran, bukan baru ada masa baru baca Quran, malah bagi masa untuk Quran. Kita pagi-pagi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, bini duduk sebelah, tak tengok, tak apa, tak nampak bini sebelah, tapi jaga handphone supaya mata tak gagal lagi, jaga handphone tu. Berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Puasa ni bukan Ramadan saja, puasa apa pun aku puasa, puasa Muharram, puasa Arafah, puasa Rejab, puasa Sya'ban, aku puasa semua. Bersakit-sakit dahulu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, aku ada duit RM10, aku nak kena makan RM12, tapi aku boleh tahan makan RM8, RM2 untuk aku sedekah. Orang lagu ni bila berlaku timpan sakakala, dia pun tak terkejut. Sebab kita tahu korbanan mereka untuk Allah, Allah akan balas dengan satu nikmat yang cukup besar di hari akhirat. Hak nak terkejut ni apa? Hak nak terkejut ni apa? Hak nak terkejut Allah ni ada. Berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian. Dia ada. Berenang-renang tu salah dia. Dia bersenang-senang. Tak senang ke? Kita duduk di surau bersila, sak menyimpul, sak bersila, sak menyimpul, kuliah tak selesai. Dia dah hidup macam sofa, tengok berita, macam dukung, tengok badminton, tengok takraw. Dia senang dulu. Orang yang senang dulu di dunia, sedangkan dia banyak tanggungjawab sebagai hamba Allah yang dia kena buat. Hamba ni tak dapat gaji. Hamba ni sepatutnya tak dapat gaji, dapat makan, daripada majikan, dapat tempat tidur. Tapi kita hamba, Allah bagi macam-macam. Kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tapi berapa ramai yang tak pernah sembang muka dia ke bumi untuk solat sehari semalam 5 waktu, tak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak basah bibir dia dengan puji-pujian kepada Allah, tak basah bibir dia dengan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang. Hidup dia terlalu senang.
Orang sembahyang dia tak payah sembahyang kan senang. Orang bangkit subuh, ada yang sembahyang dengan kesejukan malam, dia senang. Orang baca Quran, dia baca Facebook, dia baca TikTok, dia senang. Orang puasa Ramadan, dia tak payah puasa, dia nak kena gesrik, dia senang. Tetapi orang yang senang macam inilah yang akan terkejut bila berlakunya tiupan sangkakala yang pertama. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu lah faham, tak faham sudah. Wawai ya. Makcik, saya minta orang semai 9 sekali. Tidak, bukan mai seminggu sekali. Boleh saya mai seminggu sekali? Boleh? Aku yang tak boleh. Mai 9 sekali ni kita baca dah bagi lama sikit. Bukan nak lama sangat. Dalam pukul 11 buku tu kita roti kan. Dia kata cari pasal tak? Cari pasal. Jangan cari pasal. Kalau nak baca 11 buku boleh. Tapi tinggi hang seorang. Kami balik. Kami boleh dengar tak apa. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya kejutan selepas tiupan sangkakala kedua itu adalah apabila mereka menyaksikan sendiri huru-hara yang berlaku di sana yang belum pernah tergambar dalam pemikiran mereka. Nah, tengok sendiri, apa tak percaya sangat? Cuba pandai kalau bagi bunyi muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya kejutan selepas tiupan sangkakala kedua itu adalah apabila mereka menyaksikan sendiri huru-hara yang berlaku di sana yang belum pernah tergambar di dalam pemikiran mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Dulu kami bukan percaya benda-benda ni semua, tapi rupanya Allah berlaku. Memang berlaku, itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak dengar orang baca Quran, tak menepi orang dengar kuliah maghrib. Orang baca tentang huru-hara kiamat, matahari sedekah di atas kepala, berlaku di depan matahari. Tak pernah dengar kau ustaz berharap berjalan dengan menggunakan muka, seret muka ke bumi sebab tak pernah sembahyang. Berlaku kepada hang. Tak pernah dengar kau ustaz kata bersusuk-susuk di padang mahsyar sampai duduk di atas kaki-kaki mati-mati. Berlaku dekat hang. Tak pernah dengar kau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hang berjalan dalam peluh yang melepasi hidup, yang peluh itu bercampur baut dengan onak dan nanah, darah dan sebagainya. Berlaku dekat hang. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ada masa, ada ruang, ada peluang tak nak balik mai ke dunia waktu tu? Ada masa tak, ada peluang tak, ada ruang tak untuk balik ke dunia waktu tu? Jawapannya dah tak ada. Sebab tak ada? Sebab waktu tu dunia telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan Allah dengan satu padang yang luas, nama daripada mahsyar. Al-Qurtubi berkata, pendapat yang sahih mengenai tiupan sangkakala itu adalah sebanyak 2 kali, bukan 3. Sesungguhnya tiupan kejutan hanyalah kembali pada tiupan kematian. Ini adalah kerana kedua-dua perkara ini saling berkaitan antaranya, yaitu dengan erti kata mereka terkejut lalu mati dengan kejutan tersebut, atau ia kembali pada tiupan kebangkitan semula. Ini menurut pendapat Al-Bushairi dan lain-lainnya. Sesungguhnya beliau menyatakan di dalam tafsir ayat ini, maksudnya di sini ialah tiupan sangkakala kedua itu mereka dihidupkan semula dengan rasa terkejut. Saya berkata, man ba'asana min marqadina, siapakah yang telah membangkitkan kami daripada tempat tidur kami, yang dikubur kami. Jadi Allah buktikan dalam Quran, man ba'asana min marqadina. Siapa ni dia bangkit pula kami daripada tempat tidur kami ni? Kubur ni. Bukan kami jadi tanah. Tiba-tiba duduk bangkit semula ni, kenapa ni? Rupa-rupanya dia pun baru terkejut. Sebab betul lah sebagaimana kami dengar di dunia dulu, bila balik kepada Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil-kecil amalan Allah akan bagi balasan dengan amalan yang kita buat. Tetapi pada masa yang sama juga,
sekecil-kecil kejahatan Allah akan bayar kejahatan yang kita lakukan kepada Allah. Seandainya kita tidak cepat bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala di dunia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ni Maha Pengampun. Selagi mana kita tidak menyekutukan Allah, maka banyak dosa manapun buih di laut, dosa sebanyak butiran pasir di pantai, maka Allah sedia mengampunkan dosa kita. Tetapi dengan syarat dosa dengan Allah. Dosa dengan sesama manusia, maka kita kena cari manusia tersebut untuk minta ampun kepada dia sebelum kita memejamkan mata buat selama-lamanya. Jadi jangan cari dosa dengan orang. Hari ini orang mudah cari dosa dengan orang bila berbulannya jari jemari yang lembut itu menekan telefon bimbit, membuat prasangka yang bukan-bukan, membuat tafsiran yang salah, menabur fitnah, menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Ini berlaku. Orang panggil apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengaitkan orang melalui telefon bimbit dan sebagainya, membuat TikTok dengan bahasa-bahasa lucu dan sebagainya. Ini semua benda ni kita kena jawab balik. Dan kalau kita buat benda-benda yang ada orang yang terasa hati, benar kita bercakap tak betul dan sebagainya, maka kita kena cari orang yang kita sakiti hati mereka untuk kita minta maaf kepada mereka. Kurangkan dosa dengan manusia. Sebab susah kita apabila nak minta maaf kepada manusia, kena cari manusia yang kita bersalah dengan dia. Kurang, jangan berontak dengan orang. Berontak mesti bayar. Bila berontak, selagi mana kita tahu kita berhutang, wajib menjelaskan hutang tersebut, kerana tidak melangsaikan hutang membimbangkan agar amalan kita tergantung tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad man ba'asana min marqadina. Siapakah yang telah membangkitkan kita daripada tempat tidur kita yang dikubur? Orang nak tanya, sorry ya, orang habaq macam-macam, semayang, puasa, zakat, haji, hang tak mau buat, hang duk balik seronok dengan dunia, seronok dengan perhiasan dunia, seronok dengan tipu daya dunia. Akhirnya bila hang mati dan hang tiba-tiba dibangunkan semula, waktu tu hang minta untuk kembali ke dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dunia telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan pada masyarakat untuk membicarakan setiap amalan dan perbuatan jahat yang dilakukan ketika mana kita hidup di atas muka dunia. Apa ganjaran pahala yang Allah bagi bila kita duduk dalam majlis ilmu? Ya Allahu Akbar. Kita tak tahu nilai dia, tapi besok kita akan nampak nilai betapa besar yang Allah bukit-bukit Uhud yang duduk depan kita. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, seandainya aku tahu nak inilah ganjaran pahala bila aku buat satu-satu benda baik di dunia dulu, aku sudah pasti akan buat benda baik ni berterusan. Tak ada kau lagi peluang ni ya Allah. Jawapannya tak ada. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Last untuk malam ni insyaAllah. Al-Qurtubi berkata, sunnah yang hadis yang sedih daripada hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Amr menunjukkan bahawa ia ada 2 kali tiupan, bukan 3 kali. Kedua-dua hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ibnu Katsir adalah antara mereka yang berpendapat bahawa tiupan sekali itu 3 kali. Ada di kalangan ulama yang lain mengatakan bahawa ia sebanyak 4 kali, iaitu tiupan kematian, kemudian tiupan kebangkitan, kemudian tiupan pengsan yang menyebabkan manusia semua pengsan dan gugur tidak sedarkan diri, dan akhirnya tiupan untuk menyedarkan kembali mereka daripada pengsan tersebut. Tetapi jumhur berpendapat bersesuaian dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, tiupan sekali itu hanya berlaku 2 kali. Yang kelima, di antara waktu tiupan kematian dan sebelum tiupan kebangkitan, Allah menghimpunkan jasad setiap makhluk pada tulang tungkingnya. Aijibu al-zam. Kemudian Allah menurunkan hujan yang khusus menjadikan debu-debu tanah, gumpalan tanah. Kemudian ia berubah pula menjadi jasad
yang mempunyai tulang, daging dan darah bagi membolehkan menerima rohnya kembali selepas timpal sekali kedua yang dikhususkan untuk makhluk yang hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya kami tetap melaksanakannya. Surah Anbiya ayat 104. Allah kata, bagi aku mudah. Bagaimana aku jadikan hampa daripada tanah, bagaimana aku jadikan hampa daripada setetes air mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi seketul daging, kemudian dibalut dengan tulang belulang, kemudian dibalut dengan kulit, kemudian dah sempurna apa semua, ditiupkan roh ke dalamnya. Cukup 9 bulan 10 hari, mau apa tekan-tekan kena mai ke dunia, telanjang pula, tak ada apa pakaian satu pun, muka tak tahu malu, main-main telanjang, cuba pakai baju sikit, malulah. Tak tahu malu langsung, peluang-peluang main telanjang. Cubalah dengan tulang-tulang tubuh samping ke baju Melayu ke. Ni dah, peluang-peluang main telanjang, tak tahu malu langsung. Tapi dia tak tahu apa sebab Allah bagi waktu tu tak ada apa. Dia tak ada apa, dia tak tahu apa. Dia kosong, zero, tak tahu apa. Tapi lah ni dia rasa dia cepat sikit, lah ni dia rasa dia pandai sikit, lah ni dia rasa dia ilmu sikit. Dia tak sedar ilmu yang dia tahu tu, ilmu yang dia ada tu Allah yang bagi. Nak lawan Allah pula. Nak lawan Allah pula. Nak tunjuk keras kepala dengan Allah Subhanahu wa taala pula. Ui, kasar tu manusia ni. Mereka ni kasar manusia ni, dia jadi pelanggan kasar dan dia melanggar. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Waktu tunggu masa dia. Hampa memang dah jadi tanah, tapi daripada tanah itulah aku turunkan hujan jadi debu dan sebagainya. Lepas tu ciptakan balik tulang-tulang apa? Aku bagi balik daging ke apa? Aku bubuh dalam badan apa darah apa? Lepas tu kau masuk balik roh-roh hampa masing-masing. Tak lari roh yang sama pada Tuhan yang sama. Jangan dimat. Tak ada roh Ustaz Abu Hassan nak masuk ke abang sini, tak ada. Tak ada Abu Hassan biasanya main roh Siti Nurhaliza celamu. Celamu. Main. Oi, suara dia macam kita lalu tidur malam ni saya nak balik tidur. Roh kita pergi mana-mana. Jasad ada di tempat kecil, tapi roh ni bila kita terjaga, dia di mana-mana pun dia balik masuk tu. Dah. Pasal apa? Pasal tak mati lagi. Tapi kalau Allah kata nak kena mati lah, roh buat bodoh. Tak main masuk pun. Tak ada masuk dah. Aku pulang kau lah. Tak ada masa nak masuk dah. Aku ni nak jaga. Tak ada dah. Alhamdulillah kata keras dah kamu. Aku tak mau masuk dah. Memang nak kena mati tengah tidur. Allah nak dulu aku pulang-pulang nama tu dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau Allah kata masuk balik, duk mana tahu dia masuk mayo. Jaga. Terkejut. Ingat orang curi apa lama dia. Dia terkejut bangkit. Nak kunci dia je terkejut. Wah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Roh masuk balik, roh sama, bukan roh lain. Ada tak siapa-siapa bangkit pagi esok? Nah. Wah, seorang aku macam Khadijah Ibrahim. Nah. Wah, bang sahabat. Tak tahu lah. Ada. Siapa silap masuk dalam. Dalam. Allahumma salli ala sayyidina. Tak ada dia dulu. Lama mana dah ni? 48 tahun dah ni. Duk tidak mungkin, tak ada pernah siapa-siapa orang ni main. Seorang ni. Maha kayanya Allah, maha berkuasanya Allah, tak silap masuk main. Tak silap. Macam buku oleh ibu-ibu rahimakumullah, bapak-bapak sekalian, bila dia buat sarang ada anak, dia ada anak 5 ekor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan boleh bawa 5 ekor ulat untuk 5 ekor anak dia. Dia kena buat sekor-sekor. Maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, burung tu dia terbang di mana tuan nak cari ulat bukan 1 kilometer. Kalau ada ulat tu jenuh dia nak jumpa sampai berpuluh-puluh kilometer. Dia dapat seekor ulat, dia balik main kat sarang yang sama, sarang dia dengan anak-anak dia. Tak pernah dia kau kepada ni macam Pak Utajam macam nak makan aku.
Tak pernah berlaku dalam sejarah burung silap bagi makan kat orang, tak ada. Yang jadi silap bagi makan orang ni manusia. Kadang-kadang dia bagi makan bini orang. Tak tengok, silap bawa bini orang, tak bawa bini dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kira, ada nama Allah ni, duk gila bini orang, bini dia Allah. Cerai dia. Yang seronok tu bila dia balik, dia bagi makan dah anak dia sekor. Dia patut pergi cari pula, dia balik main. Burung biasa, saya biasa burung melompat. Han bagi dah belalang lama mana pun. Dia tu ngangor itu, sampai bercampur. Sampai tu, main ngangor. Anak-anak burung punya tu ngangor. Mak dia kata, Han ngangor saja lah. Taubat lah, kita bagi dah. Pasal apa kita bagi? Pasal tak sah aku bagi dengan dah. Ni bagi lagi 3 ekor kita dapat ni. Suap pula 3 ekor ni. Pergi cari pula. Ngangor semua juga. Tak yang ngangor dah pun 2 ekor aku bagi dah. Ni mereka ni 2 ekor kali lagi. Dan maha kayanya Allah, maha berkuasanya Allah, hebatnya Allah Ta'ala ni. Hang tak fikir benda ni. Yang hang duk hebat, hang duk sombong, hang duk bangga diri, hang duk takabur tu sampai bila? Dan Allah buktikan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Allah akan jadikan hang semula daripada tanah yang dihancurkan dengan satu tulang yang Allah simpan sampai hari kiamat. Tidak dibinasakan Allah yang nama dia tulang ajbu al-zam. Dekat dengan tulang tongkit. Jadi kita waktu tadi dulu, muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bulan depan insya-Allah sekali lagi bulan 3, bulan 4 kadang kita baca mungkin puasa. Kita sambung muka surat yang ke-11. Jadi saya minta banyak yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang silap, yang salah, yang terkesan bahasa datang kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri, saya minta banyak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, wahai Tuhan kami bermohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau jadikan kami kalangan hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu, ya Allah, selama budaya kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau jadikan kami di kalangan umat yang senantiasa menunjukkan kasih sayang kami kepada junjungan besar Nabi kami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyakkan salawat dan salam kepada Rasulullah dan ahli keluarganya, serta melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kami serta budaya kami, ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah kepada kami kekuatan agar kami tidak tertipu dengan tipu daya syaitan. Kau berilah kami kekuatan agar kami tidak tertipu dengan tipu daya dunia. Engkau berikanlah kami kekuatan agar kami tidak tertipu dengan hawa nafsu kami yang merosakkan diri kami sendiri, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.